sebagai menyambung perbincangan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dengan sanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sampai kita kepada bab istiwa'il zahri fi ruku'. فقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمئنان. وبه قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. Bab yang menerangkan lurusnya belakang badan ketika rukuk. Dan berkata Abu Humaid pada kawan-kawannya, raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, kemudian dia menurunkan belakang badannya itu, dan juga bab ini menerangkan bagaimana kesempurnaan rukuk dan i'tidal dan tuma'ninah. Jadi bab ini akan menerangkan kepada kita bagaimana cara rukuk. Hadis-hadis ini yang akan datang pada bab ini, yaitu lurus belakang badan semasa rukuk. Jadi artinya bila seorang itu rukuk, tidaklah belakang badannya itu begini, tetapi straight, lurus. Tidak melengkung. Bukan dia melengkung itu nampak membonjot belakang badannya, tidak. Dia mesti lurus. Mesti itu maknanya sepatutnya lah dia dalam rukuk ini sekurang-kurang rukuk ialah menyampaikan dua tapak, ialah membongkok dan menyampaikan dua tapak tangan ke lutut. Itu sekurang-kurang rukuk, membongkok dan menyampaikan dua tapak tangan ini ke lutut. Ya, sama ada tunduk ke sangat atau sederhana ke atau tertinggi sikit. Maksudnya kalau dia sudah membongkok tu hasillah rukuk. Rukuklah dia sudah, ya, seseorang yang sembahyang pun. Tetapi di sini kita akan membincangkan lurusnya rukuk itu. Malahan kata ulama, kalau tidak sampai pun dua tapak tangannya ke lutut itu, sampai ke atas lutut ke bawah pun, asal dia membongkok boleh, cukup, ya. Tetapi yang sempurnanya meluruskan belakang badan dengan kepalanya terus. Sehingga ulama dalam kitab-kitab fikih menunjukkan misalnya apa dia, seolah-olah sekeping papan. Seolah-olah sekeping papan. Antara dari bahagian belakang badannya itu sampai ke kepalanya lurus. Jadi kalau ikut matematik punya itu, berapa degree itu yang lurus sekali kemudian dia itu, itu saya tak ingat. Itu orang belajar matematik dia tahu lah. Terus, ya, ini. Jadi istiwa az-zahr fi ruku', ya. Dan berkata Abu Humaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan melendutkan belakang badannya. Maknanya belakang badan itu melendut, jadi lurus lah. Tidak dinaikkan, tidak membongkok. Yang ini tidak membujur, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, yaitu kata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Badal ibn al-Muhabbar, katanya telah bercerita kepada kami Syu'bah, katanya telah memberitahu kami Al-Hakam daripada Bani Abi Laila, daripada Bara, katanya adalah rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujudnya dan duduknya antara dua sujud dan bangunnya daripada rukuk selain daripada berdiri dan duduk adalah sama saja. Jadi maksud hadis ini ialah menerangkan lama masa sujud Nabi itu
Lama masa sujudnya, lama masa duduk antara dua sujudnya, lama masa i'tidalnya adalah sama. Yang ini lebih kurang saja masanya itu. Jadi masa yang panjang apa dia? Iaitu masa berdiri dan duduk tahiyat. Jadi duduk tahiyat lamalah kerana membaca tahiyat. Berdiri lamalah kerana membaca Fatihah dan surah. Tapi sujudnya duduk antara dua sujud, bangun dari rukuk iaitu i'tidal, kira-kira sama dia punya masa. Ya, semua di sini ada perbincangan para ulama juga, yaitu bagaimana timbulnya perkara rukun pendek. Yaitu dalam kitab-kitab fikih kita disebut bahawa duduk antara dua sujud dan i'tidal itu rukun pendek. Rukun pendek. Mana rukun pendek itu tak boleh diperpanjangkan lebih daripada bacaan yang sudah ditetapkan di situ. Bacaan warid yang datang dari Nabi SAW. Kalau lebih dari itu batal sembahyang. Mengikut mazhab Syafi'i, kalau rukun pendek itu dipanjangkan. Tetapi hadis ini menerangkan bahawa Nabi rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya lebih kurang saja masa. Jadi kita kata di sini begini, yaitu memang ada riwayat Nabi SAW memanjangkan i'tidal ada. Tapi kita tidak memanjangkannya lebih daripada apa yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga duduk antara dua sujud. Yang mana yang kita amalkan sekarang ini lebih kurang samalah, ya. Nak katakan bacaan rukuk kita tu, ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dibaca 3 kali. Boleh sekali, afdal 3 kali, boleh sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih boleh sampai 11 kali. Tapi kalau orang tu nak baca lebih panjang dari itu, tidak ada halangan apa-apa. Terserah. Ya. Dan ada riwayat yang sudah kita baca, yaitu Nabi SAW dalam sembahyang gerhananya memanjangkan itu, dan rukuk panjang sampai beratus tasbihnya. Boleh. Kemudian bila kita sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du wa haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Itu semua waris bacaan dalam i'tidal. Ya. Tapi yang kita baca sekarang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu kurang-kurangnya lah. Ya, jadi panjang juga itu. Kalau ditambah dengan kunut, kalau ada kunut panjang lagi. Jadi kita tidak boleh melebihkan daripada apa yang sudah waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itulah yang muktamad dalam mazhab kita. Begitu juga duduk antara dua sujud, bacaan itulah Rabbil ghfirli warhamni warzuqni warfa'ni warni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Babu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yutimmu ruku'ahu bil i'adah. Ini bab yang menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang tidak sempurna rukuk dalam sembahyangnya disuruh ulang. Ini hadisnya telah kita bincangkan. Sebelum ini sudah datang hadis ini, ya. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala akhbarani Yahya bin Sa'id عن عبيد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قالها ثلاثا
Faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Qala idza qumta ila as-salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Musaddad, katanya telah memberitahu kami Yahya bin Sa'id daripada Ubaidillah, katanya telah bercerita kepada kami Sa'id bin Al-Mukhbari daripada ayahnya daripada Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid pada satu hari lah. Ada satu masa dia masuk ke masjid. Kemudian masuk seorang laki-laki, pada kala rajulun fasalla. Masuk seorang laki-laki, maka orang laki-laki itu sembahyang. Tsumma jaa fasallama ala nabi. Kemudian, yakni selesai dari sembahyangnya itu, datang dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab salamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Maka berkata Nabi, pergi sembahyang lagi kerana engkau belum sembahyang. Jadi ini Nabi nampak orang ini sembahyangnya tak betul. Tak sempurna. Hadisnya sudah lalu, dah ada hadis sebelum ini, ya. Tak sempurna. Jadi bila lepas sembahyang datang jumpa Nabi kata engkau belum sembahyang, pergi sembahyang. Maka dia fahamlah. Dia pergi sembahyang. Kemudian dia datang lagi beri salam kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata sembahyang lagi, kamu sembahyang. Nabi kata pada dia begitu 3 kali. Yang ini dia kena buat sembahyang tu 3 kali. Salazan, 3 kali. Nabi cakap pada dia. Kemudian lepas yang ketiga kali Nabi suruh dia lagi, dia pun berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tak boleh buat lebih baik dari itu. Fa'allimni, maknanya yang kau tengok tadi ya Rasulullah, yang Tuhan tengok yang saya sembahyang tak sempurna berapa kali saya buat, itulah yang saya tahu. Lebih dari itu saya tak tahu. Jadi maknanya tu dia belum tahu sembahyang tu. Sebab Nabi kata suruh balik sembahyang. Masuk yang keempat dia tak boleh balik lagi. Dia aku tak tahu, aku tahu itu saja. Kalau aku sembahyang lagi pun macam itu juga sembahyang aku. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Ajarkanlah saya ya Rasulullah mana yang lebih baik, yang betul. Ini yang saya tahu, inilah yang saya buat. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jadi Nabi ajarkan dia sembahyang secara menyeluruh, walaupun salahnya hanya dia tidak tumakninah. Ya. Jadi dalam tumakninah itu tidak sempurna dia itu. Agak cepat kena sembahyangnya atau tidak betul rukuk dan sujudnya. Jadi Nabi kata, Nabi ajar dari mula sembahyang. "Idza qumta ila shalah fakabbir." Kalau kau bangun nak dirikan sembahyang, maka hendaklah kau bertakbir. Dan di sini sudah kita bincangkan, ini tidak pula mengatakan takbir saja tanpa niat, ya tidak? Kerana ada hadis Nabi SAW, "Innamal a'malu bin niat." Amalan-amalan kita tu semua dengan niat. Jadi orang ini bertakbir dengan mesti berniat sembahyanglah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah engkau bertakbir, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Yang mudah engkau baca dari Al-Quran. Jadi Nabi menerangkan di sini yang wajib saja. Sebab selepas takbir ada doa iftitah. Ya tidak? Ada wajah lillazi fatara as-samawati wal ardh. Tapi Nabi tak ajar kepada dia, ini tak disebut dalam hadis ini. Maknanya ini sunnah. Yang wajib tu kau mesti betulkan dulu. Yang rukun. Jadi setelah kau takbir, apa yang menjadi rukun? Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Dan ini juga sudah kita bincangkan. Apa yang mudah dari Quran dalam hadis ini bermakna Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebab ada hadis lain mengatakan la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna sembahyang melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab, ya. Kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan boleh apa-apa saja ayat Quran yang lain. Diambilnya zahir hadis ini, ya, dan tidak yakni pada dia mungkin tidak begitu kuatlah hadis yang mengatakan Fatihatul Kitab dan sebagainya.
Pada Syafi'i maksud ayat yang mudah ini ialah Fatihah. Kerana memang yang mudah sekali bagi kita ni dari Quran apa dia? Al-Fatihah. Rata-rata semua orang hafal Al-Fatihah ni. Sama ada betul ke tak betul, tapi pokoknya dia hafal. Ya. Jadi itu yang dibaca. Tumarka. Kemudian kau rukuk lah. Hatta tatma'inna rafi'an. Ini dia. Sehingga engkau tumakninah dalam rukuk. Tumakninah ni artinya berhenti sekejap. Jangan sebaik-baik sampai saja Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tak berhenti. Kalau tak berhenti, tak cukup sempurna rukuk. Tumakninah tu maknanya apa? Berhenti setelah bergerak, berhenti sekadar subhanallah. Itu paling kurang. Jadi bila sampai daripada berdiri itu sampai rukuk, Allahu Akbar, sami Allah. Janganlah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini dikhawatiri tidak berhenti pada rukuk. Ini yang kita nak ingatkan kepada siapa? Kepada orang yang sembahyang tarawih yang lekas-lekas sangat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Mana tumakninah? Ini kita kena jaga, ya. Jadi Nabi kata kau rukuklah sehingga kau tumakninah dalam rukuk. Kemudian kau bangunlah beriktidal, berdiri. Kemudian kau sujud sehingga engkau bertumakninah dalam sujud, ya. Di sini dalam hadis ini tidak disebutkan tumakninah dalam iktidal. Jadi makna di sini iktidal ini rukun pendek yang tidak lama berhentinya. Tetapi dalam mazhab kita mesti tumakninah dalam iktidal. Tapi mazhab lain mengatakan tidak payah tumakninah dalam iktidal. Dia berdiri saya rujuk sujud pun boleh. Ini yang dibuat oleh saudara-saudara kita dari mazhab Hanafi. Ya, mereka itu kadang-kadang naiknya sikit saja. Diambilnya zahir hadis ini yang mengatakan Nabi tak sebut tumakninah pun dalam iktidal. Tapi dalam rukuk disebut, dalam sujud disebut hatta tatma'inna sajidan. Tapi mazhab kita iktidal mesti tumakninah. Berdiri tegak baru sujud. Tapi jangan lama-lama apa yang iktidal, kerana itu dikira rukun pendek. Dengan hadis ini dikira itu rukun pendek. Tapi ingat ya, bila saya kata rukun pendek, apa bacaan yang warid dari Nabi yang sudah memang Nabi pernah baca di situ boleh dibaca. Tidak boleh lebih daripada apa yang warid. Itulah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hingga akhirnya. Kemudian apa namanya, baca kunut, ya, kunut yang warid dari Nabi. Sehingga kan ulama ada juga membincangkan. Ada setengah doa kunut itu selawatnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. An-nabiyil ummi itu memang warid, ya. Tapi ada orang baca lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi khairi khalqihi wa nuri arsyihi. Khairi khalqihi wa nuri arsyihi, sebaik-baik makhluknya dan cahaya arasnya. Itu satu daripada sifat Nabi SAW. Baru wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ulama bincangkan apa hukum menambah khairi khalqihi wa nuri arsyihi ini. Ini tidak warid. Tidak warid. Ini tambahan saja. Ada ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Tidak rukun pendek. Apa yang warid itu yang dibuat, lebih jangan. Tapi ada setengah mengatakan bolehlah, ya, sebab tak panjang sangat. Itu semua perbincangan ada. Jadi kita tengoklah ulama-ulama fikih ini membincangkan berdasarkan hadis Nabi lah. Ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan ini semua jadi perbincangan mereka, penerangan mereka, ya. Masjid, kemudian taklah masjid hatta tatma'inna sajidan, taklah kau sujud, kau tumakninah dalam sujud. Kemudian kau bangun dari sujud, duduk, tumakninah dalam duduk itu, dalam duduk disebut tumakninah. Hatta tatma'inna jalisan.
Kemudian kau sujud lagi sehingga kau tumakninah di dalamnya. Kemudian kau buatlah perkara itu dalam semua salatmu. Inilah yang dibetulkan oleh Nabi SAW terhadap orang yang agak tidak mengambil berat dalam soal tumakninah sembahyangnya. Jadi yang tersilap orang ini di dalam rukuk dan sujud tidak ada tumakninah, tak berhenti sekejap ya, pada amalan-amalan itu. Kemudian ini yang Nabi terangkan ini ya, ternyata ialah perkara-perkara yang rukun. Perkara-perkara yang sunat yang lain-lain itu banyak lagi. Sunat-sunat sembahyang. Ya, apa dia? Selepas kita takbir Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira sampai habis. Kemudian baca Fatihah itu rukun. Kemudian kita bacalah surah daripada Al-Quran, apa-apa saja yang boleh kita baca. Kemudian kita rukuk. Rukuk itu rukun. Bacalah dalam rukuk sesuatu. Itu dikatakan sunat hayat itu. Kemudian i'tidal kita itu rukun. Bacalah sesuatu dalam i'tidal yang warid dari Nabi itu dibaca, itu sunat. Kemudian sujud kita, tumakninah dalam sujud itu rukun. Kemudian bacalah apa yang sunat dalam sujud itu. Kemudian duduk kita itu rukun. Dan sunatlah membaca apa-apa dalam duduk itu. Dan sujud kita lagi sekali baca, dan baca itu sunat. Kemudian berdiri kita balik rakaat pertama. Dibuatlah dua cara rakaat itu, begitulah caranya. Kemudian sampai rakaat yang kedua kita duduk baca tahiyat awal, itu sunat ab'ad. Kemudian bangun kita buat rakaat yang ketiga dan yang keempat. Lepas sujud rakaat yang keempat itu kita duduk baca tahiyat akhir, itu wajib. Dah habis tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, rukun. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, sunnah. Jadi saudara-saudara sekalian, ringkasnya, terangan ringkas tentang sembahyang kita ini, ibadah sembahyang ini mengandungi 3 macam amalan. Amal-amal gerak-gerak yang kita buat dalam sembahyang itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, dikatakan rukun. Itu yang disebut dalam kitab-kitab rukun sembahyang 17 perkara. 17 perkara rukun sembahyang. 17 itu datangnya daripada mana? Kalau dikira tiap-tiap tumakninah itu satu rukun yang tersendiri. Ya. Jadi mula-mula takbiratul ihram 1. Fatihah 2. Rukuk 3. Tumakninah dalam rukuk 4. I'tidal 5. Tumakninah dalam i'tidal 6. Sujud 7. Tumakninah dalam sujud 8. Sujud lagi sekali berapa? 9. Tumakninah dalam sujud 10. Tahiyat awal 11. Ya. Selawat dalam tahiyat awal 12. Beri salam, ya, lepas tahiyat awal itu, selepas selawat beri salam. Ini 13 ini ya, 13 rukun sembahyang. Jadi ada lagi tertib, ya, tertib dalam sembahyang itu, ya, niat dimasukkan 15, ya, kemudian disertakan niat dengan takbiratul ihram. Walhasil 17 rukun sembahyang itu. Itu dibuat. Yang mana rukun ini kalau tertinggal batal sembahyang kita, tak cukup sembahyang, ya. Tetapi di sana ada pula perbuatan yang dinamakan ab'ad. Jadi rukun ini fardu, wajib, sunat, wajib, fardu, rukun. 3 perkara, 3 nama, sama ada disebut rukun atau disebut fardu atau disebut wajib. Itu amalan-amalan yang kita sebut tadi, ya.
Kemudian ada lagi amalan yang dinamakan sunat, dan sunat ini dua. Yang pertama sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini perkara-perkara sunat yang kalau kita tidak buat sembahyang kita sah juga, tetapi kita disunatkan sujud sahwi. Ini dinamakan sunat ab'ad. Kalau tak dibuat ada sujud sahwi. Yang besarnya dua, doa kunut dalam subuh dan tahiyat awal dalam sembahyang yang 3 dan 4 rakaat. Jadi kalau orang tu sembahyang tahiyat awal tak dibacanya, kita kata sembahyang dia sah. Tapi kurang sempurnalah. Kalau dia sujud sahwi sebelum dia beri salam itu, maka sempurnalah dengan sujud sahwi ini tadi. Tertampung kekurangannya yang tidak membaca tahiyat awal. Atau dia tidak kunut pada sembahyang subuh, kita kata sembahyangnya itu sah juga. Tapi sunat doa kunut ni sunat ab'ad. Baiklah sekali kalau dia sujud sahwi, ya, dia sujud sahwi. Kalau dia tak sujud pun sembahyang dia dikira sah. Itu sunat ab'ad, ya, yang dikatakan sunat sujud sahwi kalau ditinggalkan. Kemudian yang lain daripada itu semuanya sunat hayat. Jadi sunat ab'ad dan sunat hayat. Perkataan ab'ad itu artinya sebahagian dari sembahyang, itu sebahagian. Maknanya rukun yang tadi, sunat yang tadi, doa kunut dan tahiyat awal tu kalau ditinggalkan macam tak sempurna lah juga. Ya tidak? Sebab nampak amalnya itu besar tu perkara tu. Tapi tetap dia sunat juga. Sunat hayat pula ialah sunat yang mengindahkan sembahyang kita, mencantikkan bentuk sembahyang kita, iaitu seperti kita angkat tangan, Allahu Akbar, angkat tangan, taruh tangan di sini. Dia nak rukuk, Allahu Akbar. Kemudian kita baca tasbih, baca surah, baca yang sunat-sunat sama sekali. Itu hayat. Jadi sunat hayat ni kalau tertinggal, sembahyang sah. Dan tidak ada sujud-sujud sahwi, semua tak ada. Tertinggal lah begitu saja. Kurang pahala sajalah. Ya. Jadi yang Nabi terangkan dalam hadis ni semuanya rukun. Semuanya rukun. Yang orang ini tidak sempurna rukunnya. Kalau tak sempurna rukunnya itu, maka ia dikira tak sahlah sembahyangnya. Itu sebab Nabi kata, kau belum sembahyang. Kau belum sembahyang. Jadi ini yang kita perlu perhatikan, ya. Dalam sembahyang kita, saudara-saudara ini yang yang mendirikan sembahyang, kena perhatikan masa berdiri, masa rukuk, masa sujud, perbuatan-perbuatan yang wajib tu kena betul-betul lah. Ya. Bab doa fi rukuk, ini bab yang menerangkan berdoa pada rukuk. Bihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Diriwayatkan, berkata Imam Bukhari dalam cerita kepada kami Hafs bin Umar, katanya dalam cerita kepada kami Syu'bah daripada Mansur, daripada Abi Duha, daripada Masruq, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ia pada rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini satu lagi bacaan dalam rukuk dan dalam sujud yang ada riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami dengan segala kepujiannya, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Jadi dalam rukuk itu ada juga bacaan doa, dan dalam sujud juga nanti ada bacaan doa. Dalam hadis disebut rukuk dan sujudnya ada doa. Amma rukuk dan amma doa dalam sujud ini memang warid. Sebab Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih waktu sujudihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inda sujudihi, yang maksudnya paling dekat hamba itu kepada Allah semasa ia sujud. Kemudian Nabi berkata, fa aksiru fihi minad doa, perbanyakkanlah pada sujud itu doa. Jadi Nabi suruh kita berdoa dalam sujud seberapa banyak yang boleh doa,
Kerana pada ketika itu kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, ya. Dan hadis ini meriwayatkan ketika rukuk juga Nabi berdoa. Dan dibacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Jadi kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik sama juga dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdik, kerana di sana ada puji-pujian maha suci Allah dan ada menyebut wa bihamdik. Ini wa bihamdika. Tapi apa yang kita baca sekarang ni subhana rabbiyal azim wa bihamdik, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini berdasarkan hadis lain yang mana apabila turun firman Allah Ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim, dan surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu yang maha agung. Bertasbih yakni membacalah subhanallah atau subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Jadi dalam situ fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah memuji Tuhanmu yang besar, kita kata subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi bila turun ayat ini subhana fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi kata da'uha fi ruku'ikum, taruh bacaan ini dalam rukuk kamu, kata Nabi. Kemudian bila turun firman Allah Ta'ala, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, Nabi kata da'uha fi sujudikum, taruhkan ia dalam sujud kamu. Itu hadis. Jadi dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azim, dan dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam Quran itu ayat berbentuk perintah. Fasabbih bismikal azim, maka hendaklah kamu bertasbih menyebut nama Tuhanmu yang agung. Itu perintah, ya. Tuhan suruh kita bertasbihlah kamu. Jadi macam mana kita nak tasbih? Katalah subhana rabbiyal azim. Itu dia. Bila turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu muji Tuhanmu yang maha tinggi, katalah subhana rabbiyal a'la. Itu dia. Jadi kita kalau baca Quran sampai kepada fasabbih bismi rabbikal azim, sunat dibaca subhana rabbiyal azim. Bila baca sabbih isma rabbikal a'la, sunat baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanmu yang maha tinggi, ya. Jadi ini perintah. Dan Nabi SAW dalam perintah ini, bila ada ayat perintah suruh sujud, suruh baca, suruh doa, semua dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian timbul perkataan wa bihamdih, kerana ada orang-orang yang menyalahkan orang yang membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Mana ada wa bihamdih, dia kata. Padahal ayat Nabi itu suruh sabbih bismi rabbikal azim, itu katanya subhana rabbiyal azim. Nabi tak sebut wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la, Nabi tidak sebut wa bihamdih pada perintah Nabi itu. Tetapi hadis lain ada menyebut. Dan kalau kita tengok hadis ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, wa bihamdika, ya. Apa beza wa bihamdihi dengan wa bihamdika? Wa bihamdihi dengan segala pujiannya, wa bihamdika dengan segala pujianmu. Hi dengan ka tu dia dan kau. Ini Nabi sekira-kiranya bercakap kepada Allah terus subhana rabbika, ya, subhanakallahumma rabbana. Tapi dalam sujud kita baca subhana rabbiyal azim, kita kata maha suci Tuhanku. Maknanya kita baca sendiri dengan tidak menunjukkan kataan kita dari kepada Allah. Ini bacaan sendiri kita, ya. Macam kita kata maha suci Tuhan, tak sama dengan maha suci Engkau ya Tuhan. Ada beza sikit dengan ada perkataan Engkau. Itu perbezaan. Jadi
sama ada subhana rabbiyal azim wa bihamdih atau subhana rabbiyal azim saja, itu memang ada waridnya. Jadi kita mazhab Syafi'i subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jangan pula disalahkan. Kita tidak menyalahkan mereka yang tak pakai wa bihamdih, dan jangan pula mereka menyalahkan kita yang pakai wa bihamdih, kerana masing-masing ada dalil dan keterangan, ya. Babu ma yaqulul imam wa man khalfahu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Ini bab apa yang dikata atau yang dibaca oleh imam dan orang yang di belakang imam apabila imam bangun daripada rukuk. Jadi imam bangun daripada rukuk, dia akan baca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Apakah makmum baca samakah atau makmum baca rabbana walakal hamdukah? Ini hadis. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. Berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam cerita kepada kami Adam, katanya dalam cerita kepada kami Ibnu Abi Dzib daripada Sa'id Al-Maqburi daripada Abi Hurairah, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca sami'allahu liman hamidah, katanya Allahumma rabbana walakal hamd. Yang ini selepas sami'allahu liman hamidah dibacanya rabbana walakal hamd. Ini sudah juga lepas satu hadis, ya. Sudah kita bincangkan sama ada walakal hamdu atau lakal hamdu saja. Dua-dua ada riwayatnya, semua sudah lepas. Ini ulangan lagi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, apabila bangun daripada rukuk, mengangkat kepalanya, yukabbir Allahu Akbar. Tak rukuk baca Allahu Akbar. Bangun dari rukuk sami'allahu liman hamidah. Tak sujud Allahu Akbar. Dan apabila ia bangun daripada dua sujud, dikatanya Allahu Akbar. Jadi ini semua warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu fadli Allahumma rabbana walakal hamd. Babu fadli Allahumma rabbana lakal hamd. Bab yang menyatakan kelebihan perkataan Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhan kami, segalamu dan bagimu segala pujian. Rabbana lakal hamd. Ya Tuhan kami, bagimu segala kepujian. Apa kelebihannya itu? Apa pahalanya? Kata Imam Bukhari telah cerita kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Berkata Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, katanya telah memberitahu kami Malik daripada Sumai dari Abi Saleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu kata Allahumma rabbana lakal hamd. Ada Allahumma pula dua. Ada Allahumma. Jadi sama ada awak kata Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, Allah atau Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada berapa pattern bacaannya itu. Yang kita amalkan sekarang ni Rabbana lakal hamdu. Jadi di sini apa yang diterangkan oleh Nabi, apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, kamu kata Allahumma Rabbana lakal hamdu. Apakah kita tidak baca sami'allahu liman hamidah? Itu dia. Jadi kita berpada dengan sami'allahu liman hamidah imam saja, kita tak baca, langsung kita berdiri baca Rabbana lakal hamdu. Jadi keterangannya di sini bahawa imam membaca sami'allahu liman hamidah, dan kamu kalau ikut imam
kamu mungkin tak baca ke, ataupun kamu nak baca tidak ada larangan apa-apa, tapi yang pentingnya jaga Rabbana lakal hamd. Jadi Rabbana lakal hamd ni tempatnya di mana? Bila sudah berdiri. Sami Allahu liman hamidah tempatnya di mana? Bila bergerak dari rukuk berdiri. Masa bergerak Sami Allahu liman hamidah, dah berdiri Rabbana lakal hamd. Kalau dah berdiri tak payah baca lagi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Sudah habis bacaan Sami Allahu liman hamidah dengan tegaknya kamu. Tapi dalam perjalanan tu, kalau kita biasa nak rukuk Allahu akbar, tapi bangun dari rukuk tidak Allahu akbar, Sami Allahu liman hamidah, di Rabbana lakal hamd. Jadi Nabi kata baca Rabbana lakal hamdu. Yang pentingnya perkataan Rabbana lakal hamdu dibaca supaya serentaklah dengan bacaan malaikat, kerana malaikat sama membaca. Nabi kata fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kerana apabila bersamaan perkataannya dengan perkataan malaikat, diampunkan dosa yang telah lalu. Dosa kecilnya ampun. Ini sama juga dengan apabila imam membaca amin, taklah kamu serentak amin bersama-sama imam. Kalau serentak amin kamu dengan amin imam bertakmin, segala malaikat dikabulkan oleh Allah Ta'ala sembahyang kamu. Itu ada hadisnya sudah lepas tu. Ya. Ini semua kita nampak bagaimana Nabi mengajar adab tertib kita dalam salat kita. Babun haddatsana Muadz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la uqarribanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يخرج في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. Ini bab terus dimasukkan hadisnya dengan tidak menyebutkan bab apa, ya. Ini satu daripada cara Imam Bukhari kadang-kadang tak menyebutkan, ya. Babnya terus bacakan hadisnya, diterangkan hadis. Kata Al-Imam Al-Bukhari, bab telah bercerita kepada kami Muadz bin Fadalah, katanya telah bercerita kepada kami Hisham dari Yahya, dari Abi Salamah, daripada Abi Hurairah, katanya, kata Abi Hurairah. Ini katanya, ini kata Abi Hurairah. Apa kata dia? La uqarribanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan hampiri sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya apa? Saya akan membuat salat sama seperti salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembayanglah kamu seperti kamu lihat aku sembayang. Ini hadis Nabi. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembayang seperti kamu lihat aku sembayang. Jadi Abu Hurairah berkata, hari ini saya akan buat sembahyang hampir-hampir kepada sembahyang Rasulullah SAW. Saya akan dekatkan kepada kamu gambaran salat Rasulullah SAW. Dia keterangannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi rak'atil ukhra min salati zuhur wa salati isya wa salati subuh ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin wa yal'anu al-kufar. Abu Hurairah katanya dalam sembahyangnya itu biasa berkunut pada rakaat yang akhir sembahyang zuhur, sembahyang isya, sembahyang subuh setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi Abu Hurairah kata, ini saya nak tunjukkan sembahyang Rasulullah ni. Lalu dia sembahyang ni semua dia ada buat kunut di akhir. Maknanya sabitlah kunut itu di akhir rakaat sembahyang itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas i'tidal, selepas sami Allahu liman hamidah, kata sami Allahu liman hamidah, baca kunut. Pada kita yang sabit ni kunut subuh, ini terang. Kemudian oleh kerana ada riwayat ini, salatul isya pun ada kunut, salatul zuhur pun ada kunut rakaat yang akhir. Oleh sebab itu mazhab kita mengatakan boleh kunut dalam apa salat pun di rakaat yang akhir, lepas rukuk rakaat yang akhir. Tapi kunut ini kunut apa? Dikatakan kunut nazilah atau kunut
tolak bala, minta doa Allah Ta'ala jauhkan bala, atau kunut mendoakan orang-orang yang menentang Islam, yang cuba nak menjahanamkan Islam dan sebagainya, seperti yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW itu. Dan itu yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis ini sabitlah bagi kita bahawa ada kunut pada sembahyang-sembahyang yang lain di rakaat yang akhir itu dibuat kalau ada bencana balak apa yang menimpa, ya, minta jauhkan balak dan sebagainya, dinamakan kunut Sayyidina kunut nazilah. Dan ada juga orang yang mengatakan kunut Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada dia punya sirah kunut, ya Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud, itu kunut nazilah, ya. Sana Ismail an Khalid bin Al-Hadza an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala kana al-qunut fil maghribi wal fajr. Kata Imam Al-Bukhari telah berita kepada kami Abdullah bin Abil Aswad, katanya telah berita kepada kami Ismail daripada Khalid Al-Hadza, daripada Abi Qilabah, daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya adalah kunut dibaca pada sembahyang maghrib dan sembahyang subuh. Maknanya ada riwayat dari Nabi ada kunut pada salatul maghrib, ya. Itu pada rakaat yang akhir. Hadis terusnya, wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nu'aim bin Abdullah al-Musmir an Ali bin Abi Ta'am Ali bin Yahya bin Khallad az-Zurqi an abihi an Rifa'ah bin Rafi' az-Zurqi qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 37 ملكا يقتدرونها أيهم يكتبها أول. Berkata Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Mas'lamah dari Malik, dari Nu'aim bin Abdullah bin Al-Mujmir, dari Ali bin Yahya bin Khallad az-Zurqi, dari ayah, dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zurqi, katanya pada satu ketika kami sedang duduk pada satu hari kami sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna yauman nusalli wara'an Nabi. Satu hari kami sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada satu rakaat itu, qala sami'allahu liman hamidah, maka Nabi pun berkata sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, ada orang yang di belakang itu pula membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Satu orang di belakang baca. Falamma ansaraf, maka apabila Nabi selesai sembahyang, qala manil mutakallim, Nabi kata siapa yang bercakap tadi, yakni yang membaca itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Qala ana, orang itu berkata saya. Dalam cerita dalam riwayat yang lain pula ada mengatakan orang itu tak bercakap, dia takut Nabi marah kapunnya aku baca Rabbana lakal hamd, ya. Tak nak dia bercakap, orang semua diam. 3 kali ada riwayat Nabi mengatakan siapa yang baca tu, siapa yang baca tu, siapa yang baca, sampai dia kata saya Rasulullah. Dia ketakutan, takut Rasulullah marah ni. Sebab Rasulullah belum ajar, ni tak ajar ni lagi. Dia baca sendiri ni, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu Arab, dia baca lah, itu bahasa dia, ya. Bila dia cakap begitu, Nabi pun tanya siapa yang baca. Ketakutan dia berkata saya Rasulullah. Nabi kata saya tengok ada hampir ada 30 lebih malaikat berebut-rebut nak menuliskan, masing-masing nak tuliskan dia punya pahala. Maknanya orang ini sudah baca satu bacaan yang diterima oleh Allah Ta'ala dan pahalanya besar sekali. Jadi dengan ini Nabi mengatakan ini bacaan yang baik. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi maknanya memanglah kita memujilah kepada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak puji, ya. Jadi orang ini memuji dengan pujian yang dia baca sendiri. Kemudian Nabi SAW menerimanya, malaikat menerimanya, jadilah amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi orang Arab dia baca semua baca betul, ya. Dia tak, kalau kita orang Melayu baca Melayu tak boleh lah. Baca dengan bahasa Arab. Jadi apa kita kata, diakui oleh Nabi SAW. Jadi di sini timbul beberapa persoalan.
Yang pertama, boleh tak kita membaca sesuatu yang lain daripada bacaan yang ada dalam sembahyang ini dengan bahasa Arab macam orang yang lain? Dia orang Arab, dia tahu dia cakap Arab. Dia kata Rabbana lakal hamdu, ditambahnya pula Nabi kata Rabbana walakal hamd. Ya, yang riwayat dari Nabi Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tapi ini orang tambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bila Nabi tanya siapa baca tu, dia takut Nabi marah, yang kau pandai tambah. Ya. Kalau kita sekarang tak boleh tambah kan? Kita tak boleh tambah. Sekarang orang banyak tambah sikit aja orang marah. Bid'ah itu ni semua. Ini ya. Dia terbanyak dia takut. Ini Nabi marah. Nabi kata yang kau baca itu berebut-rebut, malaikat nak tulis pahala. Jadi kata ulama boleh menambah bacaan, doa dan sebagainya, tapi jangan lain daripada bahasa Arab. Ya. Kalau doa kita sendiri pun boleh, tapi jangan meninggalkan yang warid. Dia tak meninggalkan yang warid. Dia bilang Rabbana lakal hamdu, cuma ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kemudian macam mana pula dekat tadi yang kita bincang? Ulama bincangkan pula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi khairi khalqihi wa nuri 'arsyihi. Ini tambah lagi. Dan ini pujian sebaik-baik makhluk, cahaya bagi arasy, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tidak? Kalau rukun itu rukun panjang, memang tak ada perbincangan. Boleh rukun panjang. Tapi kalau rukun pendek, tak boleh. Apa ini rukun pendek ditambah ni? Sebab ada riwayat Nabi menambah lebih dari itu pun ada. Sebab bacaan dalam rukuk ni, dalam i'tidal ni ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada riwayat mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahaqqu ma yaqulu al-'abdu Rabbana wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Dan ada riwayat lagi Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu. Panjang tu. Semua ada riwayat. Ulama pula kata yang riwayat yang sudah Nabi sahkan itu tak ada macam itu. Engkau sendiri nak tambah tak boleh. Ya, yang sudah sah dari Nabi tak ada apa cerita, pakai. Tapi nak tambah baru tak boleh. Yang ulama kata boleh, ini orang tambah baru. Nabi baru ajar Rabbana lakal hamdu tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nabi akui. Kata pula ulama yang lain, ini Nabi dah akui. Kau siapa nak akui kau tambah-tambah? Siapa berani nak akui kau tambah? Jadi inilah perbincangan ulama tentang menambah sesuatu. Tapi yang muktamad dalam mazhab kita, awak nak tambah apa bacaan pun boleh dengan berupa doa, ya, atau permintaan awak kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berupa zikir. Bagaimana orang yang membaca Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada orang tambah alaihimus salatu wassalam. Tak boleh. Tak boleh. Apa sebab tak boleh? Kerana ini bukan doa untuk awak. Ini selawat atas Nabi. Dan Nabi itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Muhammad ada perintah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini tak ada perintah. Selawat tak ada perintah dari Nabi, tak ada perintah dari Allah. Bukan doa untuk diri awak, doa untuk orang lain dengan selawat tak boleh. Ya, bukan memperkecilkan ini Nabi Musa dan Nabi Harun, jangan salah. Ya, bukan itu maksudnya. Ini menambah dalam sembahyang dan tidak ada warid dari Nabi. Jadi itu dosa baca. Ya. Sebab ada khilaf antara ulama baca perkataan alaihi wassalatu wassalam. Baik, macam mana dengan Sayyidina? Ini semua orang-orang yang tak pakai Sayyidina ini diberhentam dengan orang yang pakai Sayyidina. Ya. Macam mana dengan perkataan Sayyidina?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala. Kata mereka tak boleh Sayyidina. Apa pasal tak boleh? Kerana Nabi kata, sembayanglah kamu seperti kamu melihat aku sembayang. Kemudian bila ditanyakan kepada Nabi, bagaimana kami nak berselawat atas kamu ya Rasulullah? Nabi kata, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Katakan saja Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Tanpa Sayyidina. Jadi kata mereka tak boleh Sayyidina. Baca saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Tapi ada ulama mengatakan boleh Sayyidina. Kenapa boleh? Nabi kata qulu Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata cakap saja Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada Sayyidina. Kata mereka takkan Nabi sendiri nak bilang Sayyidina. Sayyidina itu maksudnya apa? Penghulu kami. Takkan Nabi kata kamu solat atas penghulu kami Muhammad. Itu kan puji-pujian itu bagi Nabi. Jadi bagi Nabi sendiri tidaklah rasanya senang Nabi untuk mengatakan katakan aku ni Sayyidina. Oh, tak mau dia. Oleh sebab kenapa Nabi tawadhu. Jadi bila Nabi tak kata Sayyidina, kita boleh kata Sayyidina sebab kita menghormati Nabi. Ya. Kalau awak nak panggil saya kata panggil saya saja Ustaz. Betul lah. Tapi kalau dia kata Tuan Ustaz, takkan saya nak kata salah ke dia panggil saya Tuan Ustaz. Saya suruh panggil dia Ustaz, dia panggil saya Tuan Ustaz. Tak salah lah. Ya. Dia nak muliakan lagi. Tapi kalau saya kata pada dia, kau panggil Tuan Ustaz. Wah, ini tak betul. Kau boleh cakap. Ya. Biarlah orang cakap. Begitulah perumpamaan. Tak apa kata Sayyidina. Kemudian di sana ada hadis Nabi. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulu anak Adam dan bukan untuk bermegah. Saya kata ini. Kerana Allah Ta'ala beri saya pangkat penghulu segala anak Adam. Tapi di luar sembahyang terang afdal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Dalam sembahyang ini masalah. Tapi yang utama dalam mazhab kita boleh tambah Sayyidina. Cuma yang afdalnya yang mana? Afdalnya tak ada Sayyidina. Itu afdal. Bukan kerana memperkecil Nabi Abu semua, tidak. Kerana nak menyamai syaratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun ulama bincang lagi, kenapa ada Sayyidina tak afdal? Ini tambah lagi bunyi Nabi macam-macam nak cerita. Itu yang buat Sayyidina tak ada apa-apa, yang tak buat Sayyidina pun tak ada apa-apa. Tapi pada Sayyidina Ibrahim, ulama kata tak ada. Nabi pun tak baca Sayyidina Ibrahim, dan tak ada perintah pun kata Sayyidina Ibrahim, awak tambah Sayyidina. Ada kata tak boleh. Ini banyak ulama yang mengatakan tak boleh. Jadi kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi. Untuk menyamakan, tidak ada Sayyidina pada Muhammad, tidak ada Sayyidina pada Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi. Menambah Sayyidina ni boleh ke tidak? Ini tadi masalah macam kita tak cakap tadi, bukan? Kalau tambah Sayyidina Ibrahim pun bolehlah. Kalau kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, tidak membatalkan sembahyang. Kerana ini cakap semua dalam cakap sembahyang kita. Tak sama tadi bila kita selawat atas Ibrahim dan Musa, kerana itu kira cakap yang luar, ya. Jadi kesimpulannya, apa-apa penambahan yang kita buat dalam sembahyang, selagi dia itu berbentuk doa atau berbentuk istighfar, minta ampun dan sebagainya, dan tidak menyalahi tempat-tempat yang patut jangan dipanjangkan itu, tak mengapalah. Tapi dengan syarat bahasa Arab. Baik, kalau kita nak doa kita tak tahu bahasa Arab, kita nak doa dalam bahasa Melayu pada sujud kita yang akhir atau sujud kita di mana-mana saja, boleh. Tapi dengan tidak berlafaz. Doa dalam hati. Kerana tak boleh dimasukkan lafaz-lafaz yang asing dalam salat kita itu. Jadi inilah. Kenapa dia bakar tak baca
Mereka bukan mazhab Syafi'i. Kunut subuh ini hanya mazhab Syafi'i. Saudara kita bertanya kenapa di Mekah tak ada kunut? Ya, Mekah imamnya bukan Syafi'i. Mereka bermazhab Hanafi atau Maliki, ya. Begitu juga di Madinah. Jadi mereka tak ada buat kunut. Tapi bukan mereka tak berkunut terus. Kunut mereka pada witir, semayang witir tiap-tiap malam. Orang Hanafi kunutnya pada witir tiap-tiap malam. Kita tidak ada kunut pada witir melainkan pada malam 16 Ramadan. Yang lain semua tak ada. Ya. Pada subuh kunut kita. Masing-masing dengan dalil. Ya. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai sini. Hari ini hari penutup kelas kita, insyaAllah kita akan buka pada minggu yang pertama bulan April, 7 hari bulan, ya. 7 hari bulan April. Sana kita 14, ya. 7 bulan April, insyaAllah. Kita tutup majlis kita ini dengan baca Al-Fatihah wal-Asr ila Quraisy. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وأقربائنا بالمسلمين جميعا من كل محنة وفتنة نفوس وضير إنك ولي كل خير متفضل من كل خير مغفر من كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الولي اللطيف بعبادك لك اللطف الخفي والستر الجميل لا تغير ما بنا من نعمة ولا تذللنا ولا تصدقنا ولا تخلنا إلى أنفسنا طرفة عين من حسن نظرك يا واسع الرحمة اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجلد والوباء وسائر أنواع البلاء عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين وجهاتهم عامة اللهم ارفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين اللهم ارفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين اللهم ارفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل في لطف وعافية اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في طاعتك ورزقا حلالا طيبا مباركا لا تعجلنا عليه اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غفلة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا من قبورنا بها يا بعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا وأخواتنا وقرابينا من شيخنا ومعلمينا والمغضوب علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أساءنا إليه وظلمنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا ولمن سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
رب وفقنا فقد أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر من ذكر رب وفقنا وفقهم بما ترضى قولا وفعلا كرما واجعل كلها حلالا دائما واغفر لها اشياء لما مضى بالخير من كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر الدور انت اكرم من صدر وصلاه الله توجه المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.